اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah apa jua ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana, agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam program Penawar Hati siri yang ke-26 bersama dengan saya Umar Aziz. Perkongsian di mana kita akan berkongsi daripada kitab syarahan Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim. Mudah-mudahan adanya kebaikan dan manfaat. Ahlan-ahlan Azaz, Haifa Najwa, Suhaida, Simple Life. Ahlan-ahlan Cik Yah, Azaz. Terima kasih banyak-banyak Azaz, Hariyati untuk gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Fauziah, Yusen, Jamal. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. SA dan juga sahabat-sahabat yang lain, Sumi dan juga sahabat-sahabat yang lain, Nur Aini Abdul Manaf, Safia Sapian, Yaya Lia, Jamilah Zainal Abidin, Ayu Hafiz, Nyonya Muhammad Yusuf, Dipa Miko, Sika Arum, Jamilah Zainal Abidin, Fauziatun Mat Isa, Azliana, Ramina's Kitchen, Kamiza Muhammad Amir, Siti Maria, Mama Ya Hashim, Zahra Alias, Wan Mas Binarai Sulaiman, Burhan Sabah, dan juga Marwani Ahmad, Muhammad Hairil Ikzan Hassan, Salma Ja'far, ahlan-ahlan Umi Zaya Hadi dan juga Siti Maria serta sahabat-sahabat yang lain. Syarimah Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan-ahlan kepada semua. Apa khabar semua? Siti Zat Idris, Zainab Saleh, Kak Cik. Kita bertemu pada perkongsian dan hari ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-24. Muka surat yang ke-24. Apa kata kita perbetulkan dahulu niat. Dengan niat, amalan menjadi besar nilai dia. Bila seseorang itu dia niat sesuatu kerana Allah, amalan yang zahir nampak kecil, maka akan menjadi bernilai, menjadi luar biasa, menjadi besar ganjaran dan pahalanya. Sebab itu sabda Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap kecil apa-apa kebaikan, walaupun dengan bertemu orang lain dalam keadaan wajah yang ceria. Maka apabila niat baik, maka setiap amalan itu akan menjadi bernilai. Amalan itu jika niatnya adalah tak baik, bukan perkara yang Allah suka, maka ianya boleh jadi solat sekalipun, amalan yang zahirnya besar, tetapi akan menjadi tidak bernilai. Marilah sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'
والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-24. Kita berkongsi semalam tentang nasihat Imam Al-Haddad rahimahullah berkenaan tentang mata. Kita telah baca semalam Imam Al-Haddad, nama penuh beliau adalah Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang meninggal dunia pada tahun 1132 Hijrah. Maka beliau berkongsi yang kita dah baca sebahagian semalam, mudah-mudahan menjadi peringatan. Mata adalah suatu nikmat yang sangat besar daripada Allah. Semua nikmat Allah besar, dan antara nikmat besar adalah mata. Dengan mata kita dapat melihat, dapat membaca, bahkan dapat mengingatkan kita kepada Zat yang Maha Pencipta. Mata diciptakan untuk membolehkan hamba-Nya melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah. Maka dengan mata kita patut melihat makhluk ciptaan Allah. Kenapa? Supaya itu menjadikan hati kita sentiasa ingat kepada Allah. Maka mata diciptakan untuk membolehkan hamba-Nya melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah yang ada di bumi dan di langit. Supaya sesudah itu manusia itu akan bertambah kenal dan yakin terhadap Allah. Lalu bertambah pula ketaatan dan kebaktiannya terhadap Allah. Dan itulah prosesnya. Apabila kita melihat segala benda dan kita boleh jadikan ianya menjadi asbab kita ingat Allah, maka itu akan menjadikan hati kita bertambah iman, hati kita bertambah ingat kepada Allah. Apabila hati bertambah iman dan ingat kepada Allah, akan bertambahlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalaulah dengan mata kita tidak boleh melihat kehebatan Allah, kita hanya nampak makhluk, tidak ingat kepada Allah, nampak dunia tetapi langsung tak ingat kepada Allah, maka hati pun lupa kepada Allah. Bila hati lupa kepada Allah, menjadi susah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Lalu itu prosesnya. Dengan melihat kepada kehebatan Allah yang ada pada makhluknya, dia akan bagi signal kepada hati untuk ingat kepada Allah. Apabila hati ingat kepada Allah, maka menjadilah bertambah ni iman. Bila bertambah ni iman, bertambahlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, kita sedang berkongsi daripada buku syarahan Penawar Bagi Hati ataupun Qalbun Salim. Jika ada yang ingin untuk dapatkan, boleh dapatkan daripada beg kuning ataupun pada ruangan komen yang dipinkan. Allahumma salli ala Muhammad. Berkatalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dengan mata juga manusia boleh berjalan dalam gelap dan menunaikan segala hajat dan keperluan hidup dia. Betul, sangat betul kan? Apa yang mata boleh bantu kita bila kita ada dalam sebarang keperluan? Bayangkan, kadang-kala bila kita guna phone yang paling canggih, bila dalam kegelapan malam, tak nampak apa-apa, tak nampak. Perlu ada flash dan sebagainya. Tapi mata ni, walaupun macam saya rabun, mata ini dalam kegelapan malam, dia boleh membantu kita, boleh menolong manusia. Maka mata bukan sekadar menjadikan kita ingat Allah, membantu kita pada saat kita berada dalam hajat dan keperluan. Kata Imam Alawi Al-Haddad, jika mata itu digunakan untuk keperluan-keperluan yang kerananya Allah menciptakannya,
maka terkiralah dia daripada golongan orang yang taat setia kepada Allah dan mensyukuri nikmatnya. Maka sebab itu kita perlu sibukkan mata kita melihat perkara yang baik, melihat perkara yang Allah suka. Kata Imam Alawi Al-Haddad, kalau manusia itu gunakan mata pada perkara yang Allah ciptakan dia, benda baik, maka itu dikira mensyukuri nikmat mata. Itu kita dah kira syukur. Walaupun lafaz lidah kita tak sebut Alhamdulillah, itu dah dikira syukur. Menggunakan mata pada perkara yang baik yang Allah ciptakan dia, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu dah dikira mensyukuri nikmat mata. Maka ringkasannya adalah menggunakan setiap nikmat pada perkara yang nikmat itu diciptakan, pada perkara yang Allah suka, maka itu dah dikira bersyukur. Itu dah dikira bersyukur. Walaupun pada lidah kita tak sebut Alhamdulillah, walaupun pada tangan tidak ada tasbih untuk ucap Alhamdulillah, maka menggunakan nikmat pada perkara yang kerana ia diciptakan, pada perkara yang Allah suka, maka itulah hakikat sebenar syukur. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, sebarluaskan ke rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang berkongsi daripada kitab Qalbun Salim, muka surat yang ke-24. Muka surat yang ke-24. Saya perasan ada yang baru join. Terima kasih banyak-banyak. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, sebarluaskan ke rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, namun jika mata dibiarkan tidak terkawal dan manusia itu membebaskan mata melihat segala yang diharamkan Allah melihatnya, seperti melihat kepada wanita-wanita yang ajnabiyah, maksudnya wanita yang bukan mahram, dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi, maka terkiralah dia daripada golongan yang menderhaka Allah serta terdedah dirinya kepada bala dan siksa Allah. Maka di sini, kalaulah kita menggunakan mata pada perkara yang Allah tak suka, maka seolah-olah kita akan tergolong di kalangan orang yang Allah murka. Orang yang Allah murka. Dan sebenarnya Allah menyuruh kita menjaga mata supaya terpelihara nafsu kita. Itu adalah antara tujuan. Segala jenis nafsu. Sebab ada nafsu syahwat, ataupun kadang-kala nafsu daripada ingin mendapatkan sesuatu yang bukan milik kita, ataupun nafsu berkenaan tentang dunia, pangkat, jawatan, apapun. Maka Allah menyuruh kita menjaga mata supaya terkawal nafsu. Sebab semuanya bermula daripada mata. Apa jua nafsu? Nafsu syahwat, nafsu yang membawa akhirnya kepada zina, nafsu ingin mengambil hak orang, nafsu ingin mengambil harta yang haram, nafsu ingin mendapatkan jawatan walaupun mengorbankan orang. Itu semua bermula daripada apabila tidak menjaga mata. Sebab itu kata penulis buku, apabila seseorang itu menjadikan matanya tak terkawal, dibiarkan bebas. Walhal Al-Quran suruh kawal, Al-Quran suruh jaga, Al-Quran suruh pelihara mata. Nescaya itu akan menimbulkan nafsu. Daripada mata yang tak terkawal, menjadilah nafsu yang tak terkawal. Bila nafsu dah tak terkawal, maka dengan mudah syaitan menarik manusia kepada maksiat dan dosa. Sebab itu nanti kejap lagi kita akan baca ayat Al-Quran. Allah suruh kawal mata, jaga mata, pelihara pandangan mata. Maka daripada mata yang tidak terkawal, maka akan datanglah nafsu yang tidak terkawal. Daripada mata yang dibiarkan bebas, maka akan muncullah nafsu yang ingin menuntutkan kebebasan. Dan nafsu kita tahu, apabila dia ingin untuk melakukan maksiat dan dosa, ramai yang akan kalah, ramai yang akan kecundang. Sebab itu, daripada awal bagaimana nak kawal nafsu?
kawal mata. Bagaimana nak jaga nafsu? Jaga mata. Bagaimana nak pelihara nafsu? Peliharalah mata. Maka peliharalah mata. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kata penulis buku, jika mata dibiarkan tidak terkawal dan orang itu membebaskan mata melihat segala yang Allah haramkan, maka akhirnya akan menimbulkan nafsu berahi. Sebab itu Allah larang untuk melihat sesuatu adalah supaya terkawalnya nafsu. Dan memang itu yang berlaku. Orang yang jaga mata dia, terkawal nafsu dia. Tapi orang yang tidak menjaga matanya akan mula memberontak nafsu dia. Dan Al-Quran sebut tentang nafsu, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu akan banyak menyuruh untuk melakukan kejahatan. Moga Allah pelihara dan jauhkan kita. Maka ini adalah petikan daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat iman. Dan buku ni terkenal, nasihat agama dan wasiat iman, yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Muka surat 427 hingga muka surat 428. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Jom kita baca muka surat 25. Lalu tadi kita dah baca penulisan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang meninggal dunia tahun 1132. Betapa pentingnya jaga mata. Dengan mata boleh bertambah iman manusia dan bertambah ketaatan manusia. Dengan mata yang tak terkawal, maka nafsu manusia juga boleh menjadi tidak terkawal. Allahu Akbar. Jom kita baca muka surat 25. Oleh itu, kita baca yang bahagian kelabu muda dulu. Yang bahagian kelabu muda, muka surat 25. Kata penulis buku, oleh itu kamu hendaklah sentiasa menjaga pandanganmu. Jaga pandangan mata. Dengan menjaga pandangan mata, akan terkawallah nafsu. Terkawallah nafsu. Bila tak terjaga pandangan mata, mata tak terkawallah nafsu. Kemudian penulis buku membawakan dalil daripada firman Allah, ayat yang ke-30 daripada surah yang ke-24 An-Nur. Ayat yang ke-30 surah yang ke-24 An-Nur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Lil mu'minin, orang-orang beriman. Katakanlah kepada orang beriman yang lelaki. Dan ayat selepas itu datang suruhan kepada baginda untuk menyampaikan mesej yang sama kepada orang beriman perempuan. Maka walaupun seseorang tu ada iman, Allah tetap suruh menjaga mata. Sebab ada orang kadang-kala dia kata, saya tak perlu jaga mata, iman saya dah kuat. Iman saya dah kuat. Hanya orang yang iman lemah aja dia perlu jaga mata. Tidak. Ayat ini menjadi dalil kuat macam mana pun iman seseorang itu, dia perlu untuk menjaga mata. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada siapa? Adakah kepada pendosa? Adakah kepada orang yang iman lemah? Ataupun kepada orang yang biasa melakukan dosa dan maksiat? Tidak. Katakanlah kepada lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Beritahu kepada orang beriman. Apakah yang perlu disampaikan kepada orang beriman? Yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Jaga mata. Sebab itu kadang-kala salah, tak betul kalaulah ada orang yang pada waktu itu dia berdua-duaan dengan bukan mahram, lelaki dan perempuan, dan pada waktu itu dia menggunakan alasan majlis ilmu, berdua-duaan, agama, nak bagi nasihat. Maka itu semua membawa kepada fitnah dan menjadi kepada tidak terkawalnya nafsu.
Sebab nasihat untuk menjaga mata daripada Al-Quran bukan kepada pendosa, bukan kepada orang yang tak beriman, bukan kepada orang yang terjebak dalam benda-benda yang tak elok. Firman Allah, nasihat untuk menjaga mata kepada siapa? Lil mu'minin, kepada orang-orang beriman yang lelaki. Orang beriman lagi dia kena jaga matanya. Firman Allah, yaghuddu, tundukkanlah min absarihim, daripada pandangan-pandangan kamu. Jaga pandangan. Apabila manusia itu jaga pandangan, apakah yang akan terpelihara? Wa yahfazu furujahum, orang yang menjaga pandangan, maka barulah dia akan dapat memelihara kemaluan-kemaluannya. Al-Quran dahulukan jaga pandangan, Al-Quran susuli dengan menjaga kemaluan. Menjadi satu pengajaran yang besar kepada kita. Orang yang dapat menjaga mata, insya-Allah dia akan dapat menjaga kemaluan dia. Orang yang tak dapat jaga mata, maka sukar untuk dia menjaga kemaluan dia. Maka firman Allah, yaghuddu, jagalah min absarihim, daripada pandangan mata. Bila kita dapat menjaga mata, apa yang berlaku? Wa yahfazu, dan mereka akan menjaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Semuanya bermula daripada mata. Nanti kita akan baca hadisnya, tapi nak menunjukkan semuanya bermula daripada mata. Firman Allah, zalika azka lahum, yang demikian itu adalah lebih menyucikan bagi mereka, lebih bersih, lebih suci, lebih bagus adalah apabila kita menjaga mata. Zalika azka. Azka datang daripada tazkiyah. Tazkiyah, kita selalu sebut tazkiyatun nafs, bersihkan hati, pelihara hati. Tazkiyatul qulub, bersihkan hati. Maka di sini Allah sebut macam mana nak bersihkan hati? Jaga pandangan. Bila jaga pandangan, maka akan terpelihara kemaluan. Zalika azka lahum. Firman Allah, yang demikian itu adalah lebih menyucikan buat mereka. Maka daripada perkataan azka dan juga menjaga pandangan, itu yang penulis buku nak beritahu kepada kita. Dalam untuk menjaga hati, maka jagalah 7 anggota zahir. Dan daripada 7 anggota zahir, bermula daripada menjaga mata. Jaga mata. Jaga mata sahaja. Dengan menjaga mata, akan terpelihara kemaluan. Dengan menjaga mata, akan lebih menyucikan hati dan jiwa. Zalika azka lahum. Allah mengingatkan kepada orang yang tak menjaga mata, innallaha khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Bima yasnaun, Allah Maha mengetahui. Maka sebab itu dalam ayat yang Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui apa yang mata cuba untuk curi-curi pandang. Allah Maha mengetahui. Maka hendaklah kita jaga mata. Maka daripada ayat berapa tadi? Ayat yang ke-30 surah An-Nur, surah yang ke-24, antara pengajaran yang kita dapat, Allah menyuruh orang yang beriman bahkan untuk menjaga mata. Walaupun beriman, maka kena jaga mata. Kita juga belajar bahawa menjaga mata ada kaitan dengan menjaga kemaluan dan ada kaitan dengan pembersihan hati dan jiwa. Ada kaitan. Semua itu saling berkaitan. Orang yang menjaga mata dapat menjaga kemaluan, dan daripada itu akan menyucikan hati dan jiwanya. Kita baca nota kaki yang ke-56 berkenaan tentang jangan kita gunakan mata kita untuk memandang rendah kepada sesiapa. Muka nota kaki yang ke-56, Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan bahawa orang beriman yang sebenar-benarnya hendaklah memelihara dirinya dengan baik daripada 3 perkara. Jaga mata daripada 3 perkara. Ini orang yang beriman. Yang pertama, tidak melihat orang beriman lain dengan pandangan rendah, hina dan kecil. Jangan menghina sesiapa. Orang yang menganggap orang lain hina, itu adalah tanda dia ada sifat sombong. Maka jangan pandang hina kepada sesiapa. Jangan pandang rendah kepada sesiapa. Yang kedua,
tidak mengintip-intip aurat dan aib orang lain. Jangan cari buruk orang. Kita punya buruk pun tak habis lagi untuk kita perbaiki. Kenapa sibuk nak mencari aib dan buruk orang? Sebab itu Nabi SAW ingatkan, la tattabi'u auratil muslimin. Janganlah kamu berani mencari-cari aib orang Islam yang lain. Kerana sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan buka aib dia. Maka jangan cari buruk orang. Jangan gunakan mata mencari aib orang. Jangan gunakan mata mencari buruk orang. Maka yang pertama, jangan pernah memandang orang dengan pandangan hina. Yang kedua, jangan mencari buruk sesiapa. Yang ketiga, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia dan merasakan keselesaannya, supaya nafsu tidak selalu mencari-carinya. Maka janganlah terlalu menggunakan mata untuk melihat nikmat dunia yang sementara. Jaga mata. Kerana kadang-kala bila kita selalu melihat, maka nafsu akan inginkan dia. Kalau dah seseorang tu ada kemampuan, tak apa. Tapi kadang-kala bila Allah uji tak ada kemampuan, dia asyik tengok sana, tengok sini. Lama-lama pada waktu tu dia tak dapat, akan bawa kepada hasad dan dengki. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jaga mata daripada melihat kepada tarikan-tarikan dunia, kerana dengan itu akan menjadi nafsu menginginkan dia. Sebab itu ada orang, apabila nafsu dia dah ingin, dia tak sanggup mendapatkan perkara itu dengan jalan yang haram. Itu yang kadang-kala terlibat dengan rasuah, terlibat dengan ambil hak orang, terlibat dengan mencuri, terlibat dengan perkara yang tak elok. Kenapa? Sebab nafsu dia inginkan sesuatu, inginkan kemewahan, inginkan itu dan ini. Daripada mananya bermula keinginan itu? Daripada pandangan mata yang tak dijaga. Maka sebab itu kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak selalu melihat kepada kelazatan dunia. Boleh nak tengok kepada dunia, tapi tengokan itu menjadikan kita ingat Allah. Bukannya kita melihat kepada dunia dengan menjadi bertambahnya nafsu dan keinginan. Dan sekali bila tak dapat, maka mencari dengan cara dan jalan yang haram. Al-'iyadzubillah. Maka ini adalah muka surat yang ke-25. InsyaAllah kita akan sambung daripada muka surat yang ke-26, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sahabat semua. Saya minta maaf, beberapa sesi kebelakang ni saya tak berapa sihat, tak berapa ada tenaga dan kekuatan. Pagi tadi tak sempat buat live, tak dapat buat live. Kemudian semalam pun tak sempat. Doakan saya sihat, doakan sentiasa ada kekuatan untuk menyebarkan ilmu. Terima kasih semua. Haifa Najwa, Ica Caca, Farida binti Ali, Hariyati, Kak Cik Marda WKS, Safia Safian, kemudian Lily 1707, Saidah Jumat. Terima kasih dua-dua untuk gift yang diberikan. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terima kasih semua. Nur Aini, Abdul Manaf, Siti Maria, Fatimah S, Liza, Amani, Maria Ismail, Ummi Zaya Hadi, Riz, Fatimah S, Badaria Ismail, Rubi Abu Bakar, Fauzia Yunus, Yayalia, Syarum binti Zainal Abidin, Sabaria Wancik, Zarina Ali, Siti Maria, Sabaria Surin, Faiza Tel, Ainul Wari, Habibah Suim, Irma Mas, Dipa Miko, Kamiza Muhammad Amil, Fauzan Muhammad, Patahiyah Muhammad, Nurian Yaakob, Zai Ahmad, Wani Syazwani, dan juga sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah. Sehari kita ada 3 program, jam 8.30 pagi, 6 petang dan 11 malam. 8.30 pagi tadabbur Al-Quran, cuma pagi tadi kita tak sempat buat. 6 petang penawar hati, dan 11 malam sirah Nabi SAW. Cuba malam ni maghrib ada kuliah maghrib, hadis Imam An-Nawawi, 40 hadis Imam An-Nawawi. Jika ada live-nya saya akan kongsikan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Zainab Mahmud, Lily, Marda WKN, Raihan 63, Jamaliyah. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.